أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf Kepimpinan Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ni telah memasuki malam yang ke-9 Ramadan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita telah lakukan selama 8 hari yang telah berlalu, dan pada masa yang sama kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita hingga akhir Ramadan. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan yang ada kurang lebih 20-25 minit, insya-Allah kita cuba meneliti pesanan Allah Subhanahu wa taala berkait dengan perintah supaya bersabar dalam melakukan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah dan tekun bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Adakah kamu mengetahui ada di sana tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang sama-sama kita kongsikan ini sekejap ya. Ayat yang sama-sama kita kongsikan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita bagaimana dalam soal ibadah adanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar. Selalunya bila kita sebut tentang sabar ini, kita bersabar apabila kita ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan dan seumpamanya, kita memberikan nasihat supaya bersabar. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dalam soal beribadah juga, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Maryam yang kita bacakan ini, ada sabarnya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kepada sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, kita dalam soal ibadah ini, apa yang kita cari tentunya adalah redha Allah, dan kita cari pahala daripada Allah. Sebab kita ambil contoh, bila kita semayang, kita berpuasa, kita berzikir, kita bersedekah dan segala bentuk amal ibadah yang lain,
Kita lakukan ini tidak lain tidak bukan mengharapkan redha daripada Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bimbang ialah di saat kita mengharapkan adanya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kita meneliti apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan adanya di sana golongan yang mereka melakukan amal kebajikan, tetapi bila menghadap Allah Ta'ala pahalanya tidak ada. Ya, pahala tidak ada, maknanya kita kata penatnya. Penat melakukan amal tapi pahala tidak ada. Dalam konteks kita berpuasa sebagai contoh, yang ni sangat jelas. Nabi SAW sebut berapa ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat pahala daripada puasa dia, kecuali yang dia dapat lapar dan dahaga. Maknanya dia berpuasa tapi tidak ada pahala. Bahkan ada beberapa hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang mati dalam peperangan, bila datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tak mengiktiraf matinya itu sebagai mati syahid. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lebih tahu yang mati itu bukan kerana Allah, tapi matinya dalam peperangan, sekalipun dalam peperangan tapi bermatlamatkan untuk mendapat pujian daripada orang ramai. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tahu si Fulan bin si Fulan ini dalam dia berjuang, dalam dia berperang, walaupun zahirnya nampak mati pada jalan Allah, tetapi Allah Ta'ala lebih tahu rupa-rupanya jauh di sudut hati dia itu, dia berjuang mengharapkan pujian daripada orang supaya mengiktiraf dia seorang yang berani, dia seorang pejuang yang hebat. Sama juga dalam soal menderma. Dan dalam soal menderma, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu menyebut-nyebut dan juga dengan kamu menyakiti orang yang diberikan sumbangan, diberikan sedekah. Dalam maksud ialah kita sedekah dapat pahala, alhamdulillah. Tetapi kalau kita dalam sedekah kita itu kita terlibat dengan ataupun kita tak awasi diri kita daripada alman, daripada kita mengungkit, menyebut-nyebut, maka akhirnya pahala yang sepatutnya kita dapat, kita tidak dapat. Maka sebab itulah ulama-ulama dalam menghuraikan tentang ayat fastabir liibadati wastabir liibadati, hendaklah kamu tekun ataupun kamu usaha untuk kamu sungguh-sungguh bersabar dalam melakukan ibadah kepada Allah, supaya ibadah yang kita lakukan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka antara kesabaran yang pertama ialah kita sabar dalam memastikan niat kita itu benar-benar kerana Allah, tidak melencong ke arah yang lain. Ya, jangan kita benarkan apa yang kita sebut sebagai riak masuk dalam diri kita. Biar tentu apa yang kita buat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, benda jelas kan, Allah Taala pun sebut ya, dalam soal sembahyang, dalam soal bersedekah ada riak, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mana orang yang bersedekah tapi dengan tujuan riak, untuk tunjuk-tunjuk kepada manusia. Bab sembahyang pun Allah Ta'ala tunjuk adanya riak. Apa dia? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Orang yang Allah Ta'ala kata, dan kebinasaan bagi orang-orang yang bersembahyang, orang yang lalai dalam sembahyangnya,
dan orang yang bersembahyang dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Maka kita nak kena sabar dalam memastikan ibadah yang kita lakukan benar-benar bermatlamatkan lillahi ta'ala, sesuai dengan apa yang kita lafazkan dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu yang kita ucapkan setiap kali semayang. Kita akan baca doa iftitah dan antara lafaznya itu kita menzahirkan ikrar kita, ibadah kita lillah, hidup kita lillah, dan kita meletakkan mati kita pun nanti lillah. Maka jangan kita benarkan masuk dalam hati kita ini niat-niat yang lain. Banyak yang paling utamanya ialah habuan ataupun mengejar duniawi, itu yang menjadikan kita susah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tak sah yang mendengar ni, hak yang cakap sendiri pun kalau tak jaga niat boleh jadi rosak amal, kan. Kadang itu yang saya juga syukur sebenarnya dapat hadir ke surau ni, bertemu dengan sahabat merangkak guru saya juga tu, Ustaz Zaki. Lama di sekolah. Kami sekali di sekolah Sekolah Arabiah Pasir Mas. Alhamdulillah, bila tengok ada kekosongan di surau ini, saya terus bagi nama kepada Haji Zul untuk hadir. Alhamdulillah rezeki bertemu dengan Ustaz Zaki. Dia pun sebenarnya agak sibuk juga, tapi alhamdulillah rezeki bertemu. Apa yang saya nak sebutkan, kadang orang yang bercakap ini pun yang bertazkirah dan sebagainya, ya mudah-mudahan ikhlas kerana Allah. Tapi kalau mari tazkirah kerana nak sampul dan sebagainya, tak ada pahala. Dapatlah sampul, dapat sampul, tapi pahalanya tidak ada. Yang kita nak ialah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sebut, kalau tazkirah ke kuliah ke, yang lebih tinggi risiko nak datang penyakit riak ataupun tidak ikhlas, ni hak duduk di meja ni, kan? Hak duduk di meja ni lebih tinggi risiko berbanding dengan yang mendengar. Maka kena sabar dalam memastikan niat kita benar-benar lillahi ta'ala, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sabar dalam memastikan, ni yang kita kata sabar dalam mentaati Allah ni, sabar dalam memastikan ibadah kita itu dapat dilakukan dengan sempurna, ataupun sabar dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nak buat amal ibadah ni, tuan-tuan sekalian, kalau tak ada sabar, payah. Kan kita nak sembahyang tarawih walaupun nampak mudah, kadang-kadang tak ada sabar, susah juga, kan. Nak solat tarawih ataupun nak baca Quran, ya, kalau tak ada kesabaran, nak boleh habis satu juzuk sehari tu pun Allah, bukan main susah, kan. Bukan main susah. Nak kata tak ada masa, masa ada. Boleh je duk baca Facebook, duk baca WhatsApp ke, duk baca macam-macam benda. Tapi bila nak baca Quran, kan, sebab itu saya selalu sebut, ya, pesanan untuk saya juga, ya, kalau nak baca Quran, kalau boleh baca di mushaf, baca di mushaf lah. Sebab kalau kita baca di phone ni, kadang baru nak baca masuk notification, kan, notification Facebook lah, macam-macam. Kadang dia jadi hilang fokus, kan, hilang fokus. Jadi nak baca Quran kena ada kesabaran. Supaya apa? Supaya kita boleh menyempurnakan ibadah. Apatah lagi yang lebih utama ialah kita memberikan fokus sepenuhnya supaya ibadah yang kita lakukan itu kita dapat sempurnakan dengan sebaik-baiknya, supaya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh berpuasa, kita ambil, kebetulan kita berada dalam bulan Ramadan. Dalam contoh kita berpuasa, kenapa Nabi sebut ada orang yang dia berpuasa sah pada sudut puasanya, maknanya dia tak perlu qada,
tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Kerana dalam dia berpuasa itu dia tak jaga diri dia daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Antaranya ialah dalam dia berpuasa yang kita kata dia mentaati Allah, pada masa yang sama dia melakukan perkara-perkara maksiat. Kan? Ada ke orang puasa tapi buat maksiat? Jawab dia ada. Kadang setengah orang dia start awal pagi tu tak sembahyang subuh dah. Dia kira puasa, bangun sahur pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi, lepas daripada sahur sambung tidur, kemudian bangun dak pukul 9 pagi, subuh pakai habis begitu je. Start begitu, dah tak sembahyang subuh. Kemudian boleh jadi juga bila dia bercakap bohong, seperti juga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Puasa dia, tapi dia bercakap bohong. Maknanya dalam dia berpuasa itu dia tak cuba nak kawal supaya puasa dia itu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang sebaik mungkin. Disebut oleh ahli tafsir, antaranya yang disebut oleh Imam As-Sa'di, kata dia, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waqum 'alaiha atammal qiyam wa akmaliha. Maknanya kita cuba untuk beribadah ini dengan sesempurna mungkin, dengan selengkap mungkin. Supaya apa? Supaya di sebalik ibadah yang kita lakukan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam kita menunaikan solat. Kan? Kita tuan-tuan bila baca pada ayat fawailul lil musallin pada surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sembahyang. Kalau tuan-tuan ada kesempatan cuba tengok terjemahan ke tafsir ke, tafsirlah khususnya, biar ada kita tertanya-tanya, kenapa sampai Allah Ta'ala kata orang semayang ni pun celaka? Kan? Biar kita ada rasa tersentak. Kenapa orang semayang pun Allah Ta'ala kata fawailun, celaka atau binasa bagi orang-orang yang bersembahyang. Dua sebab. Antaranya ialah allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang tapi dalam keadaan lalai. Lalai di sini dalam kita lihat dalam tafsir, antara yang ulama sebut ialah dia bersikap acuh tak acuh dalam bab solat. Antaranya juga disebutkan oleh ulama, dia semayang dalam keadaan malas. Wa iza qamu ila salah qamu kusala. Dia semayang tapi semayang yang malas-malas je kan. Maknanya seolah-olah kalau diberi pilihan, baik tak payah semayang. Semayang juga, semayang dalam keadaan yang malas-malas kan. Kita bimbang bila Allah Ta'ala kata fawailun, ataupun yang bersikap acuh tak acuh ni, dia kira bila masuk waktu solat dia pun tak peduli nak semayang, nak habis waktu pun relax je tak semayang kan. Orang dah nak masuk waktu solat yang lain barulah nak semayang, baru angkat takbir nak semayang zuhur dah masuk asar dah. Baru angkat takbir nak semayang zuhur dah masuk asar. Dia bersikap acuh tak acuh dalam bab menunaikan solat. Ini kita bimbang. Hak tak semayang pakai KO tu dah. Hak tak semayang tu kira KO tu dah. Ni tara hak semayang pun Allah beri keamaran supaya kita sembahyang seperti yang kata Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian wahum ala salawatihim yuhafizun. Tu dalam surah itu. Khusyuk dan juga kita jaga solat. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala juga boleh dilihat pada aspek yang ketiga, ialah bagaimana kita memastikan supaya kalaupun kita telah berjaya menyempurnakan ibadah kita di peringkat awal, niat kita pun dah settle, alhamdulillah, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dalam melaksanakan ibadah itu, alhamdulillah kita bermujahadah, kita sabar
melawan gangguan-gangguan dan seumpamanya. Kita boleh konsentrate, boleh fokus sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah selesai ibadah kita. Maka bila selesai ibadah kita, apakah dia telah selesai? Jawab dia, belum lagi. Selagi kita belum bertemu Allah, maka kita masih perlu ada kesabaran. Supaya apa? Supaya pahala amalan kita yang telah sedia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala itu tidak terhapus. Rupa-rupanya pahala itu dia boleh terhapus. Ya, kita buat satu-satu amalan, tuan-tuan sekalian, yang mudah-mudahan betul pada sudut niatnya, ikhlas kerana Allah Ta'ala, betul pada sudut tata caranya, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita benar-benar jaga, benar-benar fokus kepada ibadah kita, kita dapat lakukan secara sempurna, ada pahalanya. Rupa-rupanya belum selesai. Masih perlu kita sabar. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh menghilangkan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Antaranya apa? Yang disebutkan oleh ulama' dalam menghuraikan, termasuk Syekh Qadawi pun dia ada sebut dalam menghuraikan ayat ini. Antaranya ialah kena jaga supaya amalan yang kita telah buat itu kita tidak bercerita pada orang. Ataupun dalam bahasa mudahnya ialah kena jaga daripada 3 serangkai. Riya, sum'ah dan juga ujub. 3 serangkai ni. Ya, penyakit 3 serangkai ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Kerana dia boleh menghilangkan pahala amalan kita. Macam mana yang dikatakan sum'ah? Contoh, kita bangun awal, kita sempat berqiyamul lail. Boleh jadi bangun seawal jam 4 pagi, berqiyamul lail dalam maksud sempat tunaikan solat tahajud, tunaikan solat taubat, solat tasbih, solat hajat lagi apa semua. Kita berzikir dan seumpamanya. Alhamdulillah selesai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita kalau sembahyang seorang lah. Ya, kalau sembahyang jemaah tu lain pula. Ni cerita kalau kita sembahyang secara sendirian. Maka selesai dari sudut kita dengan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang tahu. Tetapi kekadang penyakit kita ni, dia suka nak bercerita. Dia suka nak bercerita. Kadang bila jumpa kawan sepejabat, kata dia, kawan tak tanya pun, dia pula, Allah mengantuk sikit pagi ni. Kawan pun tanya, kenapa bangun awal ke? Dia kata, bangun awal lah. Hari ni aku bangun tahajud pukul 3.30 lagi. Contoh. Benda dah selesai, dah amalan dia tadi dah ada pahala. Tapi dia gatal mulut nak pergi cerita juga kan. Patutnya jawab secara umum sudahlah. Biasalah Ramadan ni mengantuklah sikit. Patutnya umum gitulah, nak elak daripada datang perasaan lain dalam hati. Tapi kekadang dia jadi cenderung nak bercerita. Kadang orang pun tak tanya pun saja dia nak bercerita. Kan dia apa yang kita kata sum'ah. Dia nak sebut-sebut. Apatah lagi kekadang ni penyakit setengah orang, dia apa benda pun dia nak update status kan. Nak update status WhatsApp lah, status dalam Facebook kan. Bangun nak qiyamul lail pun dia update kan. Dia nak beritahu pada orang satu dunia, nak suruh tahu yang dia tu bangun solat tahajud kan. Kenapa nak beritahu? Kita nak suruh orang tahu ke kita nak pahala? Kan? Itu penyakit dia yang boleh menyebabkan pahala kita hilang. Ataupun dalam konteks yang sedekah yang disebutkan tadi ialah yang tadi saya bagi contoh, kita tunai qiyamul lail kan, kita bangun malam, pahala telah ada tapi kita yang rosakkan pahala. Betul Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan jangan kamu batalkan pahala amalan kamu. Jangan kamu rosakkan pahala amalan kamu. Kena jaga benda-benda seperti ini. Sebab apa? Sebab
Pahala ni kita nak di hari akhirat nanti. Pahala inilah yang akan memberatkan timbangan kita. Maka dalam contoh yang kedua, dalam bab bersedekah contoh. Katakanlah alhamdulillah dia beri sedekah. Pada peringkat awal, alhamdulillah dia beri dengan penuh ikhlas, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu dia beri itu pula memang dia jaga supaya tak datang penyakit riak. Dia beri itu supaya tak datang penyakit riak. Kalaupun dia beri sumbangan yang banyak, dia siap pesan lagi, jangan duk heboh-heboh lah. Kalau orang tanya, beritahulah hamba Allah yang berikan. So settle, selesai, ada pahala. Apakah masih perlu sabar? Ya, masih perlu sabar supaya jangan nanti satu masa kemudian tiba-tiba dia jadi gatal mulut nak mengungkit balik. Oh, surau ni dulu kalau aku tak bagi 10,000 dulu, tak siap akon dia. Tak siap akon dia. Dia ungkit balik. Bila dia ungkit, boleh jadi 5 tahun akan datang, dia ungkit balik. Ataupun boleh jadi 10 tahun akan datang, dia ungkit balik. Oh, dulu kalau aku tak wakafkan tanah ni, tak ada surau ni. Oh, kalau dulu aku tidak begini-begini. Akhirnya, pahala patut kita dapat, kita telah rosakkan. Dia soal orang nak sebut kebaikan kita tu cerita lain. Tapi kalau kita pula yang nak mengungkit-ungkit, nak sebut-sebut kebaikan yang kita buat, ni kita bimbang bila Allah Ta'ala kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu rosakkan pahala amalan yang kamu buat. Maka sabar yang ketiga ialah sabar dalam memastikan pahala yang sepatutnya kita dapat, pahala itu tidak terhapus dengan cara kita mengungkit-ungkit balik dalam konteks bersedekah, ataupun dengan cara kita mengkhabarkan kepada orang lain akan kebaikan amalan yang telah kita buat. Sama juga bulan Ramadan kita baca Quran, kita khatam Quran, masing-masing boleh jadi ada target tambah-tambah. Kita ramai anak-anak kita di sini yang hafiz Quran, dalam proses nak hafal Quran dan sebagainya. Boleh jadi ada setengah orang dia agak advance. Dia agak advance, baru 5 hari dah sekali khatam boleh jadi. Setengah orang tu nak khatam 1 bulan pun belum tentu lagi kan. Payah nak boleh khatam. Tapi ada orang 5 hari pun dia khatam. Kan? Maka alhamdulillah, syukur pada Allah, haza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Allah boleh khatam. Jangan sampai mari dalam hati dia rasa kagum dengan diri dia. Dia rasa hebat. Tengok orang lain baru surah Al-Baqarah pun tak habis lagi. Dia dah khatam 2 kali dah. Akhirnya dia mari rasa kagum dengan diri dia. Dan bercakap pula, mu berapa juzuk dah? Oh, aku baru 3 juzuk. Oh, aku dah 2 kali khatam dah. Kan? Contoh. Ya, benda-benda ucapan-ucapan sebegini sangat-sangat perlu kita waspada, kita jaga, bimbang takut-takut ia boleh menghilangkan pahala. Bimbang sangat-sangat takut-takut boleh menghilangkan pahala. Soal orang lain nak sebut kelebihan, maka tidak ada masalah. Sebab tu saya sebut juga di tempat-tempat lain sebagai penutup, kita boleh belajar walaupun dia bukan ustaz. Contohnya arwah abam, abam pelawak tu kan. Kadang kita pelik kenapa bila dia meninggal penuh masjid Gombak Utara. Tak pasti, mungkin ada tuan-tuan pergi. Saya pun ada waktu solat jenazah tu. Penuh dalam masjid macam solat Jumaat. Bahkan lebih ramai lagi daripada solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni dia sah dia berjarak. Kalau solat jenazah ni lagi rapat, penuh. Kadang kita fikir balik, rupanya bila selepas selesai bila dia dah meninggal, maka orang pun mula bercerita dia banyak bantu sana, banyak bantu sini, sumbang sana, sumbang sini. Orang bercerita selepas dia meninggal. Waktu dia sendiri hidup, dia tak cerita. Dia tak cerita dia bantu sana, dia bantu sini. Tapi Allah Ta'ala tunjuk. Walaupun dia seorang, kita kata artis, pelawak, tapi kadang Allah tunjukkan kebaikan dia dari sudut menderma,
banyak menderma tapi dia sendiri senyap. Dia tak bercerita. Orang lain pula bercerita. Kan? Maka kita nak kena jaga perkara-perkara yang seumpama ini. Mudah-mudahan amalan yang kita buat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita bersabar dalam melakukan ketaatan, sabar sebelum melakukan ketaatan dengan jaga keikhlasan kita, sabar ketika melakukan ketaatan dengan berusaha untuk melakukan sesempurna mungkin. Yang ketiganya sabar selepas kita melakukan ketaatan dengan cara kita tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita lakukan, sabar supaya tidak datang rasa ujub, sabar daripada penyakit sum'ah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.